Saya akan berkongsi 3 perkara, fokus pada 3 perkara. Iaitu yang pertama ialah tentang add collaborators. Pada add collaborators ini saya juga akan berkongsi cara untuk make a copy, supaya kita punya Google Form tidak bertindan dengan kawan yang kita kongsikan tu. Yang kedua ialah cara edit sama ada secara online atau offline, dan juga download data Google Form dalam bentuk Excel lah. Dan juga yang ketiga, menjana sijil secara automatik menggunakan add-on Certify dalam Google Form. So yang ketiga itu dia agak panjang sikit lah, sebab dia melibatkan add-on. Buat sijil ni dia banyak cara, so saya rasa yang paling simple dan mudah ialah Certify lah. So yang pertama ialah add collaborator. So yang pertama, kenapa kita guna add collaborators? Sebab kita nak berkongsi 2 perkara. Yang pertama, kita nak berkongsi kita punya Google Form dengan ahli panitia ke, pada rakan guru yang lain ke. Dan juga yang kedua, kita nak berkongsi respons. Contoh kalau kawan dia nak berkongsi kelas contohnya. Jadi kawan, rakan guru dia nak respons tu. So kita boleh juga berkongsi menggunakan add collaborators. So cikgu boleh tekan titik 3 kat sini dan dia akan keluar add collaborators lah. Bila add collaborators, kemudian dia akan keluar pop-up macam ni. Ada 2 cara macam mana kita nak share kita punya Google Form kepada rakan guru. Iaitu yang pertama, kita boleh menambahkan email penerima. Maksudnya kita boleh tulis terus email penerima yang kita nak bagi tu. Ataupun kita boleh sediakan link umum dengan menekan di bahagian bawah get link. Tapi kalau tengok dekat sini, get link dia tulis restricted. Only people added can open with this link. So kita nak link secara umum. So macam mana kita nak buat? Ialah kita tekan pada perkataan change di bawah. So bila kita tekan change di bawah, dia akan keluar macam ni. So kita akan tukarkan daripada restricted, bila kita tekan dekat sini, so dia akan keluar 3 benda ni, sama ada restricted, Ministry of Education Malaysia ataupun anyone with the link. So restricted ni adalah bagi yang kita nak bagi link sahaja. Contohnya kita bagi letak email dia. Yang kedua ialah bagi semua email MOE. Dan yang ketiga, anyone with the link. So siapa sahaja, tak kisah MOE ataupun tidak. So kalau nak senang kerja, anyone with the link. So bila kita tekan kat sini, dia akan keluar anyone with the link lah. Kemudian kita pastikan di sini adalah editor. Tapi memang sini pilihannya memang editor sahaja supaya kawan kita boleh guna file tersebut lah, Google Form tersebut. Dan selepas itu kita kena tekan copy link kat sini supaya kita boleh copy link dan beri kepada rakan ataupun letak dalam Telegram, mana-mana link lah yang kita nak share kan. Dan lepas tu kita akan tekan done. So macam ni kita akan share kepada rakan dengan mudah lah. Seterusnya, so selepas kita sharekan, so ini adalah bagi penerima. Ini kalau contoh penerima tu ataupun yang kita share tu, dia nak guna form tu. Maksudnya macam hari tu Cikgu Asia dia ada bagi yang bahagian vaksinasi tu. Jadi kita nak guna Google Form tu. Sebagai untuk dijadikan untuk kelas kita. So bila kita dapat ataupun kita tekan link pada yang Cikgu Asia bagi. So bila masuk dalam kita punya Google Form, so kita kena make a copy. Supaya responses ataupun murid kita yang respon akan masuk ke dalam kita punya
Google Drive lah. Okay. Kalau tak buat make a copy, nanti orang yang share tu, okay, kalau dia guna file yang sama, so dia akan bertindan lah. Kalau contoh satu pemata, contoh dia tak buat make a copy, dia guna form yang sama. So satu pemata masuk, lepas tu diganti pula dengan kelas yang cikgu tak buat make a copy tu. So bila kita terima form daripada rakan, okay, so kita kena make a copy lah. Okay, penerima perlu make a copy supaya data dimasukkan, direkodkan dalam Google Drive penerima. Okay, so bila kita make a copy, so dia akan keluar pop-up macam ni. So penerima dia boleh renamekan dokumen mengikut pada tajuk sendirilah dan tekankan OK. Bahagian yang kedua adalah bahagian edit dan download data Google Form. Okay, menggunakan Excel. Ada dua cara untuk kita download data. Okay, ni contoh saya punya Google Form. Kat sini saya ada response, jadi kita nak download data. Saya punya kelas kehadiran hari tu, okay, so saya ada 31 responses. Okay, so kat sini cara yang pertama ialah kita klik pada 3 titik di atas ini dan kita terus download responses. Okay, so dia dalam bentuk CSV. Okay, ini cara yang pertama. Okay, kalau sebelum ni pun memang saya pakai cara macam ni lah untuk download. Lepas tu kita edit Excel ikut kita punya ni lah yang kita nak. Okay, tapi disebabkan saya baru dapat masalah yang baru iaitu laptop saya yang ni dia tidak, okay, contoh saya download. Dia ada masalah dari segi susunan data maklumat dia. Okay, so saya tahu lah mungkin laptop saya saja ataupun laptop yang lain okay, so tak ada masalah. Ni laptop saya, so dia keluar dalam bentuk satu baris dalam CSV. So macam ni, so macam ni macam mana saya nak jadikan dia dalam kolom. Okay, ni semua dalam row. So macam mana saya nak settlekan masalah saya dah jumpa satu lagi solution. Okay, iaitu dengan saya create spreadsheet yang baru secara online. So dia akan masuk kepada Google Sheet. Okay, so kat sini dia akan select response destination. So saya akan create a new spreadsheet, iaitu tajuk dia ni sama saja macam tajuk kita yang tajuk Google Form kita lah. Okay, so bila saya create a new spreadsheet, saya akan tekan create. Okay, so dia punya data dalam kolom. Okay, so dia punya data dalam kolom. So ini boleh menyelamatkan saya daripada membuat kerja yang banyak lah. Okay, nak susun balik semua. Okay, so sekarang ni, so saya ada 4 kolom dekat sini, iaitu masa, email, nama dan juga kelas. Okay, so dekat sini saya cuma nak tunjukkan kalau kat sini saya ASK, saya gabung 3 kelas. Okay, ada pemata, zirconia dan juga kristal. Okay, so kat sini macam mana kalau saya nak sortkan mengikut kelas supaya senang kita nak tikkan kehadiran. Okey, iaitu kita akan klik sahaja di sini kalau menggunakan Google Sheet ni lah. Okey, tapi sama juga kalau kita guna offline pun. Okey, so kita sort sahaja A to Z. Okey, so dia akan teruskan sort. Okey, mengikut pada tingkatan lah. Okey, so bila macam ni, okey saya dah cuma dia punya nama ni dia tidak mengikut ejaan lah. Kalau contoh satu kristal ni, okay, dia tidak mengikut ejaan pun susunan ni. Okay, so saya tak jumpa lagi solutionnya macam mana kalau nak bagi dua-dua ni ikut urutan, ikut huruf. Kecuali kalau kita copy, kita paste dalam sheet yang lain, so baru boleh kita sort balik. Okay, dan bila saya dah keadaan macam ni, saya boleh download. Okay, saya ambil file. Saya ambil download dan dalam Microsoft Excel formatnya XLSX. So bila saya tekan, okay, dia akan download saya punya response. Okay, so dia punya saya punya ni pun dah jadi elok lah.
Tak jadilah macam yang saya yang ni. Kalau saya terus download daripada yang CSV tu, dia akan keluar macam ni. Saya pun tak tahu kenapa laptop saya tiba-tiba macam ni. So saya ambil solution lain, iaitu dengan create spreadsheet yang baru. So saya dapatlah. Ni dia susun mengikut apa yang kita dah edit dalam kita punya Google Sheet tadi. Kalau contoh kita tak nak respon yang lama, tapi kita nak buat cara macam spreadsheet ni juga. Okay, so kita kena unlink balik lah. Tekan je unlink. So unlink. Okay, so unlink. So dia akan unlink balik lah. So bila kita nak guna Google Form ni semula untuk next class, untuk kehadiran seterusnya, so dia tak akan bertindan, bukan bertindan, dia macam ada yang kita punya yang terbaru je lah. Yang lama tu tak adalah responnya sebab kita dah download kan. Itulah kalau guna spreadsheet lah. Kalau guna yang download ni, yang standard biasa ni, tak ada kaitan dengan link unlink lah. Part 3, membina sijil secara automatik dalam Google Form. Okay, kat sini kita akan guna add-on. Okay, ini part 3 ni dia tidak ada secara automatik dalam Google Form. So kita kena tambah dan kita kena install. Bukan install lah, install tapi dia sebagai add-on lah kepada Google Form. Dia bukan install pada komputer. Okay, so dekat sini, so kalau kita nak buat quiz, contoh kita nak bagi sijil kalau murid tu dapat berapa 80% ke, so kita nak bagi sijil. Okay. So ada beberapa setting yang perlu kita buat lah, okay. Iaitu yang pertama bahagian general. Okay, kalau kita punya quiz lah, kita punya Google Form tu. Okay, so kita yang pertama ialah mesti collect emails. Okay, collect email sebab kita perlukan email murid-murid supaya kita boleh sendkan sijil kepada murid melalui email diorang lah. Okay, yang kedua ialah kita mesti untick restrict to MOE sebab murid kita tidak hanya menggunakan MOE. So mereka kadang menggunakan email sendiri. Okay, so kena untick dekat sini lah. Dan yang ketiga, limit to one response. Kenapa limit to one response? Yang pertama ialah sebab kita buat quiz. Okay. Yang kedua ialah kita nak bagi sijil. Okay, kalau contoh kita tak letak tick kat sini, so dia akan, murid dia boleh respon banyak kali kan. So benda tu akan, sijil tu akan membazir. Bukan membazir macam mana? Sebab kita punya certify ni dia ada limit untuk keluarkan sijil lah. Dia bukan unlimited. Okay, dekat bahagian presentation pula dia punya tab. Okay, so kita tick lah pada show progress bar. Okay, supaya kalau contoh kita ada banyak partition ataupun banyak soalan, so murid tu dia dah buat sampai mana-mana untuk progress bar. Okay, dan confirmation message ni, okay, ini adalah standard punya message. Ini adalah message yang keluar bila murid dah siap jawab, okay, quiz, okay. So, dia boleh edit. Okay, ikutlah cikgu nak edit. Okay, tahniah kerana telah menjawab quiz. Boleh dapatkan, boleh tunggu email sijil jika anda lulus lebih. So, ikut ayat lah. Ayat kita, okay, bahagian presentation ni, okay, ikut ayat kita nak letaklah pada murid. Okay, dan yang ketiga ialah quizzes, tab quizzes. Okay, walaupun contoh kita nak bagi sijil ni, bagi saya lah, okay, bagi saya lah dua benda, iaitu melalui quiz, kita nak sebab quiz ataupun sebab kehadiran. Okay, contoh kalau murid kelas belakang, kita nak bagi, maksudnya murid, kehadiran murid tu sikit sangat contoh. So kita boleh bagi sijil ni sebagai appreciation lah kat diorang. Okay, so tapi masih lagi kena tick make this a quiz. Okay. So untuk release grade ni macam biasalah, yang ni kalau buat quiz, so immediately after each submission. Saya nak terangkan macam mana kita nak mewajibkan murid untuk menulis nama dalam huruf besar. Sebab kita nak buat sijil, takkan kita nak tulis huruf kecil kan. So kita mesti nak nama tu dalam huruf besar. Kita nak setting lah, kita nak buat trick supaya diorang tak boleh nak proceed kepada soalan seterusnya jika mereka tulis huruf kecil nama tu. Okay, so dia punya cara ialah klik pada nama, bahagian nama ni.
Okay, kemudian kita klik 3 titik yang sebelah required. Okay, klik sahaja dan kita ambil response validation. Okay, response validation. Okay, kalau cikgu nampak ada number, ada greater than and ada ni lah tempat kosong. Kemudian bahagian number kita tukar kepada regular expression. Okey, contents ni biar sahaja. Okey, inilah yang penting iaitu dia punya kod. Okey, kod untuk mewajibkan responden atau pemurid menulis dalam huruf besar. Okey, dia punya kod ialah, saya tulis kat sini. Inilah tanda bukit kod yang atas pada nombor 6. Kemudian straight apa ni? Kurungan. Lepas tu tulis balik bukit macam tu. Lepas tu huruf A kecil, ini tolak, Z, dash lah, dash, Z. Kemudian tutup kurungan. Okay, kemudian star. Kurungan tu apa? Straight tu? Yang kurungan Yang straight. Oh, so array. Kita panggil array kot. Array. Kalau bahasa komputer array. Okay. Kemudian tanda simbol duit $. Okay. So ini adalah kod untuk kita nak wajibkan murid supaya tulis huruf besar. Kalau dia tak tulis huruf besar, dia tak boleh proceed kepada soalan yang seterusnya. Okay, so custom arrow text ni ialah apa ayat yang kita nak tulis, perkataan lah, suruh mereka masukkan huruf besar. Okay, so secara contoh saya tulis kat sini, huruf besar sahaja. So bila ada dia punya ni, so dia akan ni lah, mention dekat murid. Okay, so kalau kat sini, macam biasalah, okay, contoh sini. Okay, contoh saya kita tengok. Okay, so kat sini kalau contoh saya pakai je lah email saya. Contoh kat sini saya tulis nama dalam huruf kecil. So dia akan keluar. Kita punya note kat sini huruf besar sahaja. Okay, so dia tidak boleh tekan yang lain . So bila kat sini tukar huruf besar, okay, so kita boleh. So sekarang baru kita nak masuk kepada CJ. Okay, so caranya ialah, okay, titik 3 ni, okay, tekan pada add on. Okay, ada perkataan add on, dia punya simbol ni macam puzzle macam ni. Okay, bila kita tekan add on, okay, yang saya guna ialah add on certify apostrophe dia tulis macam tu. Okay, yang ni lah. Okay, yang ni. Okay, so kat sini nampak install sebab saya dah install. So bila cikgu nak install, tekan sahaja sekali. Okay, lepas tu dia akan keluar macam ni lah. Okay, so tekan sahaja install kat sini. So bila tekan install, dia akan, kita ikut sahaja next lah. Okay, sampailah dia install dalam kita punya Google Form. Okay, so kalau kita nak tahu kita berjaya tak install, kita tekan pada add on. Okay, bahagian simbol ni dekat dengan setting, preview, customize theme. So dia ada add on, so kita ada certify kat sini. Okay, kalau contoh cikgu tekan certify tapi dia keluar macam ni, dia tak ada pun setting dia. Okay, so kita pangkah balik, so kita refresh sahaja kita punya Google Form. Okay, so bila kita, lambat sikit. Okay, so bila kita tekan kat sini, kita tekan certify, so dia akan keluar lah. Okay, kita punya control. Okay, control ni kadang keluarnya elok, kadang dia tak nak keluar. Kadang dia, kita kena selalu tekan lah. Okay. Alright. So ini adalah dia punya setting ataupun control untuk sijil. Okay, so yang pertama ialah status. Okay, status ini adalah sama ada kita nak on atau offkan certification.
Okay. So pastikan cikgu tekan on kat sini lah. Okay, dan sebelum tekan on pastikan mesti dalam quiz. Kita punya quiz ni dalam mesti dalam mode quiz lah. Okay. Okay, kalau kita tak buat mode quiz dia tak akan dapat tukar kepada on kat sini. Okay, so on. Okay, record ni just untuk certificate record lah. Okay, passing. Okay, passing ni bermaksud kita nak bagi murid ataupun responden dapat sijil apabila dapat 80% ke 50% ke. Kalau kita buat 80% maksudnya murid yang dapat 80 markah daripada jumlah poin ni, so dia akan dapat sijil lah. Okay, kalau contoh kita nak bagi semua, so kita tekan sahaja 0%. Lebih lagi kalau contoh kita tak buat quiz tapi kita nak buat untuk kehadiran, so kita tekan 0 saja. Okay. Okay, template. Okay, template untuk certify dia ada template yang dah ada Okay, ada 11 template, cikgu boleh pilih je mana-mana. Okay, tapi macam nak pilih kau tak tahu kan mana gambar dia. Okay, so kita tengok preview all. Okay, so ni adalah dia punya template, gambar-gambar dia lah. Okay, template dan juga. So dekat sini, nama ni automatically dia akan tukar pada nama yang kita masukkan dalam quiz kita. Okay, ni kalau kita punya tajuk quiz ASK contoh, so dia akan letakkan di sini. Okay, kota. Okay, so kat sini yang saya cakap kota tadi tu. Okay, kita ada kota 1495. Okay, emails remaining. Okay. So macam banyak mana email untuk sertifikat yang kita boleh hantar lagi. Contoh kita punya murid quiz contoh 30 orang. Kalau semua yang jawab dan semua yang passing, banyak tu lah yang kita akan sendkan. So dia akan berkurang kat sini, kat kota. Itu yang kena macam berhati-hati jugalah. Okay. Okay, more advanced. Okay, kita tengok advanced sikit. Ini adalah okay, exam option, message shown upon submission ni, ini adalah ayat yang macam tadi tu. Dia sama je macam kita punya dekat setting ni, dekat presentation ni. Yang ni sama saja. So kalau kita dah setting, kita dah tulis yang kat sini, so dia akan sama lah, dia akan keluar yang sama dekat sini. Okay, boleh Okay, kemudian name of sender. Okay, kalau kita sebagai guru kan, kita sendkan email sertifikat kepada murid. So kita letaklah nama kita kat sini. Lepas tu subject of email, okay, sijil, quiz, SK contoh. Okay. Pada content of body, dia punya kandungan email lah, tahniah. Kerana telah lulus untuk mendapatkan sijil, quiz, macam itulah ayat kita lah, kita nak letak macam mana. Okay, tapi kalau tak buat pun tak jadi, tak apa. Okay, ni cuma just untuk makluman je lah. Okay. Okay, ini send email on attempt fail exam. Contoh ni, ini adalah dia akan bagi juga email kepada yang tak dapat ataupun tak pass ikut pada kita punya ni. So dia akan bagi makluman lah kat sini. Kita nak tahu, maaf anda tak layak untuk dapatkan sijil. Okay, so kita tulislah sikit, kenapa, so cuba lagi. So dia tak akan bagi email, dia tak akan bagi sijil, cuma dia just bagi message melalui email lah untuk mengatakan yang dia tak dapat, murid tak dapat sijil. Okay, so bila kita dah siap setting, okay, ni send as PDF. Dia ada dua, sama ada kita nak sendkan sijil dalam PDF atau dimasukkan dengan alat penazat ni. Okay, kita ambil contoh air sirap yang ada. Okay, lepas tu lepas kita dah siap tulis semua, kita boleh save changes lah. Tak ada. Kita save changes. Galeri ataupun galeri kosong. Okay, contoh kat sini saya bagi contoh. Kalau kita tengok Saya pilih red ribbon, yang ni saya pakai template dia je lah. sama galeri Okay, so contoh saya ambil dekat sini. yes, dalam Apple ada. So bila macam ni, okay, so saya dah ada letak buat tadi. So saya tulis saja jawapan dia.
Okay, kemudian saya submit. Okay, so bila keluar ni, inilah ayat yang kita boleh adjust tadi tu. Okay, so ayat dia akan keluar kat sini. Okay, so bila murid dah submit tu maksudnya murid dah dapat sijil lah mengikut pada diorang pass ataupun tak. Okay. Kemudian sebab tadi saya guna email saya, so saya akan check dekat email saya. Email saya, okay. Dah tak sampai tadi. Okay, so dia tulis dekat email, kalau ni email murid-murid lah, so your certificate is here for quiz ASK. So murid boleh klik sahaja dan dia akan kita klik. Okay, so dia keluar macam ni lah. Okay, so murid boleh download. Certificate declares that Syati Rumata has completed quiz ASK on bila with a passing score of 100%. Okay, so macam ni lah. So simple je kan. Kalau tadi saya buat hanya guna template. Okay, template yang dah sedia. Okay, yang kedua adalah kita boleh guna template kita sendiri. Cuma dia renyah sikit lah. Kita kena buat kita punya sijil. Lepas tu kita kena upload dalam, kita kena letakkan dalam Google Slide. Kostum template ni dia dia boleh select kalau kita punya template sendiri dalam Google Slide sahaja macam ni. Okay, so semua ni adalah Google Slide. Okay, kat sini saya dah uploadkan ni saya punya Google Drive. So saya dah buat saya punya sijil sendiri guna Canva. Okay, Canva ni dia banyak template sijil so, cantik-cantik. So kita boleh edit terus kat situ dan download. Okay, hari tu ada kan, siapa tahu bagi Canva punya tu. Okay, so kat sini saya ada ni, golden ni saya ambil dan saya buat sendiri. Ni untuk kehadiran sijil penyertaan sahaja untuk kehadiran kelas. Okay, so kita buka Google Slide. Okay, new Google Slide. Okay, ambil blank. Okay, blank presentation sebab kita kena masukkan sijil kita. Okay, so saya dah buat kat sini. Alright, so kat sini ni tak ada lagi tau. Kalau bila kita masukkan kita punya gambar masuk macam biasalah, insert, image, from komputer pun boleh, from drive. Kalau kita dah masuk dalam drive, kita boleh upload daripada drive lah. Okay, so kita dah masuk. Okay. Kemudian dia ada coding tau. Okay, untuk kita masukkan ataupun kita nak linkkan nama murid kita yang jawab quiz. Okay, yang jawab ni nama kat sini. Dia kena link dengan kita punya sijil. Okay, so dia punya coding untuk nama ialah ini curly bracket. Okay, curly bracket 2 kali full name. Full dengan name mesti ada jarak. Dia memang dah tetap lah, tak boleh salah. Dan tutup bracket. Okay. Benarnya banyak lagi dia punya coding kat sini. Contoh kita nak letak title. So kita boleh nampak tengok kat sini Ni siapa yang nak lebih advance lah. Maksudnya dia nak pakai dia punya tu sendiri. Okay. So dekat sini. Bila saya tekan preview all ni. Preview all dia keluar semua template CJ kan. Okay. So bila kat sini kita. Ni kalau dia tanya kalau kita nak buat design sendiri. So click here for instructions. Alright, so kat sini, ini adalah coding dia. Coding lah kot. Dia punya description. So saya guna hanya untuk full name sahaja. So kalau cikgu rasa nak letak title, kita tulis sahaja. Kita buka Google Slide kita. Kita ni warna biru ni adalah ni text box. Okay, text box, kita klik sahaja dan kita letaklah tempat yang kita nak tulis nama tu. Okay, kemudian kita tulis coding tadi. Okay, coding yang ini. Saya ambil full name sajalah. Ni untuk kehadiran. Ada banyaklah ayat. Ada identifier, apa-apa ayat kita nak tulis. Tarikh, persen dapat berapa. Okay. Untuk quiz lah. Dia banyak. Kita cuma copy paste je. Copy paste ataupun tulis balik je coding dia ni. Okay, so kat sini saya buat full name saja. So benda ni dah auto save kan. Okay, so tak rename pun tak apa. Nak rename pun boleh. Rename je kat sini. Okay, so bila ni kita dah ada dalam Google Slide. So kita balik semula dekat kita punya quiz tadi.
Okay, so dekat template ni kita use a custom template. Okay, use a custom template. Okay, select a new file. Okay, so kalau saya select ini, yang ni bahagian quiz. Saya ni yang ni kehadiran ni. Okay, so kita tekan ni, kita tekan select saja. So bila dia select, save changes. Okay, save changes. So dia akan tukarlah. Okay, dia punya saya tak nama tadi. So dia tulis kat sini untitled presentation. Okay, so murid yang jawab kita punya. So lepas kita dah setting semua tu, kita bagilah link macam biasalah. Link untuk murid jawab kita punya quiz lah. Okay, so lepas tu, so dia punya dia punya sijil akan masuk ke dalam kita punya template ni. Okay. So dia akan keluar nama kita kat sini, nama responses tu lah. Okay, so saya tulis kat sini, yang ni semua saya edit, masukkan sign semua, tarikh semua ni, saya edit guna Canva sahaja.